Assalamualaikum guys, welcome back. Bila kita sebut perkataan ikon ataupun tokoh dekat dalam fikiran korang, apa yang korang fikir? Apa yang akan buatkan seseorang tu boleh dijadikan tokoh ataupun ikon dekat dalam hidup kita ataupun dekat dalam satu kelompok tu? Adakah bila kita sebut ikon tu, ianya bermaksud seseorang yang memang pakar dekat dalam bidang dia, ataupun seseorang tu orang yang famous dekat dalam bidang dia, ataupun ada nilai-nilai dekat dalam diri dorang tu yang boleh buatkan dorang ni sesuai untuk jadi ikon, memandangkan yang ikon ni, tokoh ni, pada aku, dia akan jadi benchmark dan juga trendsetter untuk kelompok dia. Contohlah, kalau kata kita sebut ikon untuk tahun ni, orang yang sentiasa bermain-main dengan perkataan ikon tu ialah ikon pemotoran Hakim Stopa. Tapi macam aku cakap, dekat dalam bidang pemotoran lah. Cumanya yang aku nampak macam Stopa ni, orang tak berapa berkenan dengan dia disebabkan oleh ciri-ciri ataupun value sebagai seorang ikon tu dekat dalam diri dia tu macam kurang, macam tak ada. Kita tak nampak apa-apa piala ataupun contribution Stopa ni dekat dalam bidang pemotoran, especially dekat dalam bidang profesional. Kalau tanya aku, itu yang buatkan orang geram dengan mat jargon yang ahli politik tu, sebab menamakan Hakim Stopa ni sebagai ikon pemotoran, sedangkan ramai lagi sebenarnya yang layak dan ramai lagi sebenarnya yang lebih profesional dan lebih legal. Okey, itu cerita pasal Hakim Stopa. Yang sekarang ni ada sahabat-sahabat kita yang minta aku untuk ulas pasal isu berkenaan dengan seorang ikon. Kejap aku baca kat berita harian. Seorang ikon permotoran ditahan polis kerana ugut sebar gambar luch bekas kekasih. Kalau ikutkan statement daripada Timbalan Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendent Nur Arifin Muhammad Nasir, beliau sahkan tangkapan tu dan berkata suspek ditahan untuk siasatan selepas polis menerima laporan daripada mangsa. So buat masa ni, so-called ikon pemotoran yang dikatakan tu dah pun ditahan riman selama 4 hari bermula daripada semalam sampailah 13 Disember. Buat masa ni, belum dapat dipastikan lagi siapa ikon pemotoran yang diperkatakan tu. Adakah ikon pemotoran dari media sosial? Adakah ikon pemotoran dari bidang profesional? Ataupun ikon pemotoran antarabangsa? Kita tak tahu. Cuma apa yang dapat dipastikan dekat sini, kita tolak ke tepi dulu ikon pemotoran tu. Itulah dia masalah yang kita hadapi sejak daripada pengenalan handphone kamera dekat Nokia dan beberapa jenama-jenama lain sebelum ni. Dan aku masih lagi tak faham kenapa masih ramai lagi belum faham terms abang janji lepas abang rakam abang delete. Itu satu hal lah. Satu hal lagi untuk, tak kisahlah, normally lelaki lah kan, yang mana bila kata ada media-media yang disebut tadi tu, engkau rakam tu dah satu kesalahan, engkau simpan tu dah satu kesalahan, yang mana kalau kantoi bertahun kau masuk ke dalam, kau tahu tak, lepas tu kau pergi ugut lagi. Orang dah bagi tu, kau simpan lah diam-diam. Kau tak payahlah nak tunjuk kat orang, kau tak payahlah nak ugut-ugut. Tak ada nilainya kau nak ugut-ugut semua tu. Masa bercinta, masa bertunang, punyalah sweet. Sekali bila kata dah putus tu, dia sampai boleh anggap dia punya bekas pasangan tu diibaratkan macam kata dia punya lawan dekat atas jalan. Pada aku, benda-benda macam ni kena stop lah. Kena stop. Dan kepada korang semua, especially pada kaum hawa, tolonglah, kalau bukan korang punya pasangan, korang punya bekas pasangan korang yang sebarkan benda tu, kita takut nanti orang lain yang sebar. Sebagai contoh, aku tak pasti kalau kata korang ingat, ada satu kes yang mana Ustaz Azhar Idrus hantar handphone dia pergi baiki dekat kedai, lepas tu tiba-tiba tersebar video-video yang tak berapa elok daripada Ustaz Azhar Idrus dan juga isteri dia, sampailah menimbulkan fitnah dan juga jadi viral satu ketika dulu. Sebab itu perbuatan rakam-rakam benda-benda mengarut ni sepatutnya tak dibuat. Kalau terbuat, maksudnya sekarang ni, kalau kata korang punya phone rosak ke apa ke ataupun macam mana, korang campak je lah kat dalam laut. Tak payahlah korang nak pergi baiki. Takutlah nanti, mana dah tahu kan. Apa pun, kita tunggu je lah siapa ikon pemotoran yang dimaksudkan tu. Dan semoga perkara ni dapat diselesaikan dengan baik dan janganlah sebar-sebar benda mengarut ni. Sebab bukan apa, kita dah buat dosa dah dengan merakam. Lepas tu bila kata kita sebar tu, setiap sebaran, setiap perkongsian yang orang lain dapat, bayangkanlah kalau kata beratus ribu, berjuta orang dapat salinan tu, dapat kopi tu. Itu bermaksud saham dosa kita pun semakin hari semakin bertambah. Kau kena fikir jauh, wahai ikon pemotoran, dan juga kepada korang semua. Bawa motor punya jauh dah sampai ke luar negeri dah semua, tapi otak masih lagi sempit ada kat bawah kaki.
Apapun, akhir kata pepantun, rakam video dengan telefon. Jangan pula kongsi merata. Kalau mamat ni ikon, hancur negara, pelapis meminta. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.